Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita bagi mata pelajaran Al-Quran, tingkatan mata pelajaran Maharat Al-Quran, tingkatan 5. Untuk kali ini kita akan masuk pelajaran yang baru, iaitu Ad-Darsus Sabi', pelajaran yang ke-6, di bawah tajuk Tarjamatul Imam Al-Kisai Al-Kufi, biografi bagi Imam Kufi, Imam Kisai Al-Kufi. Dalam tajuk ni kita akan cerita tentang biografi Imam Kisai dan juga rawi-rawi, dan seterusnya kita akan masuk manhaj Imam Al-Kisai di dalam qiraat. Okey. Sekarang ni kita tengok dulu Tarjamatul Imam Al-Kisai Al-Kufi wa rawiyai, biografi Imam Kisai Al-Kufi dan juga rawi-rawi dia. Imam Kisai ini juga adalah imam bagi orang Kufah. Sebab tu dia ada Al-Kisai Al-Kufi. Dia imam qiraat bagi orang Kufah juga, selain daripada Hamzah dan Imam Hamzah dan Imam Asim. Kita tengok Al-Imam Al-Kisai. Ismuhu, nama dia Ali bin Hamzah bin Abdullah. Ali bin Hamzah bin Abdullah. Kunyatuhu, kunyah dia Abul Hasan. Tu dari mana datang Kisai ni? Kisah Al-Kisai ni adalah dia punya laqab. Laqab dia Al-Kisai. Ada beberapa pendapat lah yang kata macam mana dia boleh dapat laqab Al-Kisai ni. Ada riwayat kata sebab dia masa dia ihram, dia tengah ihram, dia pakai kain kisah. Sejenis kain lah, kisah. Pada waktu tu kira orang tak pakai lah kain ni untuk buat ihram. Tapi dia pakai. Jadi bila orang nampak dia pakai ihram dengan kain kisah ni, dia pun dapatlah gelaran dengan Al-Kisai. Ada riwayat kata pula bila dia datang Kufah untuk ambil bacaan dengan Imam Hamzah, dia pakai kain kisah. Masa dia datang ambil bacaan, masa dia datang untuk baca dengan Imam Hamzah tu, untuk belajar qiraat dengan Imam Hamzah, dia pakai kain kisah, ataupun baju kisah. Jadi dari situlah dia dapat gelaran Al-Kisai. Ada beberapa riwayat lah. Imam Kisai ni dia ambil bacaan dari beberapa orang imam. Maksudnya dia bukan sahaja ambil satu bacaan je lah. Banyak lah. Antaranya Imam Hamzah. Antaranya Imam Hamzah lah. Dan dia banyak ikut Imam Hamzah lah dalam dia punya qiraat dia. Ada yang lain dia juga ambil bacaan daripada Imam Syu'bah. Rawi kepada Imam Asim. Dan juga selain pada Syu'bah, dia ambil jugalah bacaan dengan anak murid Imam Asim. Yang lain ada juga. Selain pada tu, dia juga ambil bacaan daripada anak murid Imam Nafi', Ismail bin Ja'far, anak murid Imam Nafi'. Dia kata kat sini, Ismail bin Ja'far ni kata,
aku tak pernah jumpa lagi. Aku tak pernah jumpa orang yang bacaan dia paling cantik lah selain pada Imam Kisai. Maksudnya sebutan dia bagus, bacaan dia bagus. Dan ada juga riwayat daripada imam-imam yang lain. Contoh macam Yahya ibn Ma'in. Dia kata pun sama jugalah. Aku tak pernah tengok, aku tak pernah dengar. Aku tak pernah jumpa. Bacaan dia yang lahjah dia paling bagus daripada Imam Kisai ni. Nak cerita Imam Kisai ni baguslah bacaan dia. Sebutan dia. Okay. Imam Kisai ni dia sempat baca dengan Imam Hamzah 4 kali. 4 kali khatam lah. Dia sempat 4 kali dengan Imam Hamzah. Kemudian bila dia habis belajar dengan Imam Hamzah ni, dia belajar pula ilmu Nahu, ilmu bahasa. Mana Imam Kisai ni dia bukan sahaja alim dalam ilmu qiraat, tapi dia juga alim dalam ilmu Nahu dan ilmu bahasa lah, ilmu lughah. Bahasa Arab. Bila dia habis belajar dengan Imam Hamzah, dia pun pergi ke Basrah untuk belajar dengan Khalil bin Ahmad. Dia belajar Nahu. Dikisahkan, diriwayatkan cerita dia belajar dengan Khalil bin Ahmad ni. Dia tengah belajar tu, dia pun tanyalah guru dia dekat mana. Dia tanya guru dia, kau belajar kat mana ni bahasa ni, kan? Lepas tu Khalil pun kata, aku belajar dekat pedalaman Hijaz. Jadi bila dia dengar macam tu, dia pun pergilah musafir. Dia pergi mengembara lah. Dia pergi berjalan untuk belajar ilmu bahasa kat tempat yang guru dia cakap tu. Dia pun pergi dekat situ beberapa lama, tak sebut lah, tak ada riwayat berapa lama. Tapi dia cerita itu sampai habis 15 botol dakwat yang besar. Habis 15 botol dakwat dia menulis, baru dia balik. Kan? Nak ceritanya banyak lah dia mencatat. Kalau nak banding dengan kita, kadang sebatang pen tu setahun. Kan? Tak tentu habis lagi. Kalau ada pun beli setahun 2-3 batang pen pun sebab hilang. Kan? Dia belajar tu, dia belajar menulis bahasa tu sampai habis 15 botol dakwat. Nak cerita banyaknya lah dia menulis ilmu tu lah. Kemudian bila dah habis, dia rasa dia dah banyak semua dia menuntut, dia menulis, belajar ilmu bahasa apa semua. Dia pun pulang ke Basrah. Tapi masa dia sampai dekat Basrah tu, Khalil bin Ahmad dah mati. Tak sempat lah jumpa, tak sempat nak jumpa, tak sempat nak rujuk pada guru dia apa yang dia dah belajar, apa yang dah dia catat semua tu lah. Walaupun ada riwayat kata dia dah tua baru dia belajar ilmu Nahu dan bahasa ni, tapi kehebatan dia dalam ilmu Nahu dan bahasa ni dipuji lah oleh ulama'. Antaranya Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i dia puji Imam Kisai ni. Dia kata, siapa yang nak belajar Nahu secara lebih terperinci, secara lebih mendalam, siapa nak menguasai ilmu Nahu ni, pergi belajar dengan Imam Kisai. Sebab apa? Sebab semua ada kat dia. Kan? Maksudnya diiktiraf lah dia punya keilmuan dia dalam bidang Nahu ni. Okay. Seterusnya, tarikhul wafat. Tarikh dia lahir kan tak ada riwayat. Mungkin anak-anak murid dia tak cerita, dan dia sendiri pun tak cerita, jadi tak ada orang tahu. Yang tahu cuma tarikh dia wafat. Tarikh dia wafat pada sanah sittin wa mi'ah hijrah. Pada tahun 160 hijrah. Iaitu tarikh dia wafat ni
dan tempat dia dikebumikan sama dengan Imam Abu Hanifah. Sama dengan Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah pengasas mazhab Hanafi. Sehingga pemerintah pada zaman tu, Harun Ar-Rashid, dia kata pada hari tersebut, pada hari itu kita telah kebumikan nahwu dan fiqh. Maksudnya seorang yang imam dalam bidang nahwu dan imam dalam bidang fiqh. Okay. Besar dan hebatnya dia punya keilmuan dia. Imam Al-Kisai ni anak murid dia ramai, sama macam imam-imam qiraat yang lain. Tapi rawi dia yang masyhur dua orang. Rawi dia masyhur dua orang. Yang pertama Imam Abul Harith. Kita tengok nama dia, ismuhu, nama dia Al-Laits bin Khalid Al-Marwazi. Al-Marwazi, Al-Laits bin Khalid Al-Marwazi. Gelaran dia, kunyah dia. Kunyah dia Abul Harith. Kunyahnya Abul Harith. Abul Harith ni dia dipuji. Dipuji oleh Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani dia kata Abul Harith ni antara anak murid Imam Al-Kisai yang paling hebat paling unggul, paling ulung Abul Harith lah. Sebab itulah dia layaklah dia ditempatkan dengan rawi yang pertama. Dia adalah rawi yang pertama dari segi kehebatan dia dan keunggulan dia lah. Di antara anak-anak murid yang lain. Okay. Abul Harith pun sama juga, kita tak diketahui bila tarikh lahir dia. Yang ada diriwayatkan cuma adalah tarikh wafat. Dia wafat pada tahun sanah arba'in wa mi'atin hijrah. Tahun 240 hijrah. Dan seterusnya, rawi Imam Al-Kisai yang kedua, Al-Imam Ad-Duri. Al-Imam Ad-Duri ni kita dah jumpa dia punya terjemah dia, biografi dia masa kita cerita pasal biografi Imam Abu Amr. Imam Ad-Duri ni dia meriwayatkan daripada dua imam qiraat. Dari qiraat Abu Amr dan juga dari qiraat Al-Kisai. Tapi kita tengok dulu nama dia. Kita ulang balik ismuhu, nama dia Hafs bin Umar bin Abdul Aziz. Hafs bin Umar bin Abdul Aziz. Tu nama dia. Kunyah dia Abu Amr Ad-Duri. Abu Amr Ad-Duri. Cuma dalam qiraat kita nak bezakan Duri sama ada Ad-Duri daripada riwayat Abu Amr ataupun daripada riwayat Al-Kisai, kita akan sebutlah Duri Abi Amr ataupun Duri Al-Kisai. Kerana dia meriwayatkan daripada dua imam dan riwayat yang berbeza. Kunyah dia Abu Amr Ad-Duri. Tapi dalam qiraat, bila kita nak membezakan antara dua riwayat tu, kita akan sebutkan sama ada ini adalah wajah ataupun manhaj Duri Abu Amr, Duri Abi Amr ataupun Duri Al-Kisai. Al-Imam Duri dilahirkan pada Tarikhul Milad, tarikh lahir pada sanah 50 wa mi'ah hijrah, tahun 150 hijrah. Imam Ad-Duri ni dia bukan sahaja ambil bacaan daripada Abu Amr dan Al-Kisai. Dia juga ambil daripada bacaan daripada imam-imam yang lain. Walaupun tidak secara langsung. Imam Ad-Duri juga dia ambil dia
walaupun dia rawi Abu Amr, dia tak ambil riwayat, dia tak ambil bacaan daripada Abu Amr secara langsung. Dia ambil riwayat daripada anak murid Abu Amr, Al-Yazidi. Dia ambil daripada Al-Yazidi. Al-Yazidi itulah anak murid kira best student Abu Amr. Dia ambil daripada Al-Yazidi. Dan walaupun dia ambil daripada Al-Yazidi, tapi dia yang dikira sebagai rawi Abu Amr. Walaupun ada perantaraan dengan Abu Amr. Sebab apa? Sebab dia masyhur lah. Dia masyhur dari segi khidmat dia, dari segi pengaruh dia, dari segi bacaan dia. Orang memang makruf dah bacaan dia ni memang memang disandarkan kepada dia kan. Dinisbahkan kepada bacaan Ad-Duri. Jadi dia sebab itulah dia dipilih menjadi rawi. Dinisbahkan kepada dia riwayat bacaan dia tu. Selain daripada Kisai dan juga Al-Yazidi, dia juga ambil bacaan daripada Sulaim bin Isa. Sulaim bin Isa ni anak murid Imam Hamzah. Kita dah cerita sebelum ni, bahawa Khalaf dengan Khalad dia tak jumpa direct dengan Imam Hamzah. Khalaf dengan Khalad dia ambil daripada Sulaim, anak murid Imam Hamzah. Sebab dia orang tak sempat jumpa. Khalaf tak sempat jumpa, Khalad pun tak sempat jumpa. Imam Ad-Duri pun dia tak sempat jumpa Imam Hamzah, tapi dia ambil bacaan daripada anak murid Imam Hamzah, Sulaim. Dan dia juga ambil daripada Yaqub bin Ja'far, anak murid Imam Abu Ja'far. Iaitu kalau belajar qiraat 10 akan jumpalah Imam Abu Ja'far. Tapi untuk peringkat kita, silibus kita qiraat 7 kita tak jumpalah Imam Abu Ja'far ni. Kalau para pelajar nak akan belajar jumpa nanti qiraat 10, maka akan jumpalah Imam Abu Ja'far, dan salah seorang anak murid dia adalah Yaqub bin Ja'far. Jadi Imam Duri dia ambil juga qiraat Abu Ja'far daripada anak murid dia Yaqub bin Ja'far. Jadi kalau tengok sini banyaklah. Dia bukan saja tahu dua qiraat kan. Maksudnya qiraat Nafi' pun dia tahu. Qiraat Hamzah pun dia tahu. Qiraat Abu Ja'far pun dia tahu juga. Cumanya dia masyhur dengan riwayat Kisai dan Abu Amr. Imam Ad-Duri ni dia alim dari ilmu qiraat, sehingga dikatakan dia adalah orang yang pertama yang mengumpulkan qiraat, dan menyusun qiraat ni. Dan Imam Ad-Duri ni juga dia bukan saja meriwayatkan qiraat, dia juga meriwayatkan hadis. Macam sama jugalah macam Imam Kisai, Imam Hafs. Diorang juga meriwayatkan hadis, walaupun dari sudut credibility dalam bidang hadis tu dia tak sehebat imam-imam hadis lain. Tapi ulama hadis iktiraf diorang ni adalah imam dalam bidang qiraat. Pakar dalam bidang qiraat walaupun tidak pakar dalam bidang ilmu hadis. Begitu juga ulama hadis kan. Ulama hadis diorang pakar dalam bidang hadis, tapi diorang tidak pakar dalam ilmu qiraat. Setiap orang dia ada kelebihan yang masing-masing. Okey, seterusnya tarikhul wafat. Imam Ad-Duri dia wafat pada tahun sanah 46 wa mi'atin. Pada tahun 246 Hijrah.
secara ringkas, inilah secara ringkas terjemah ataupun biografi Imam Al-Kisai, Al-Kufi dan juga rawi-rawi dia. Untuk tugasan dan latihan, pelajar boleh rujuk pada guru halaqah masing-masing. Untuk kali ini saya cuba ringkaskan video rakaman supaya senang pelajar-pelajar untuk buat rujukan dan tengok. Sebelum ni panjang sangat kan. Okey. InsyaAllah selepas ni kita akan sambung pula untuk tajuk yang seterusnya. Kita akan cerita tentang manhaj Al-Imam Al-Kisai dan juga rawi dia, insyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.